Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar hari ni? Apa khabar hari ni kawan-kawan, sahabat-sahabat kita? Suara Zuli jelas tak? Takut pagi ni suara tak jelas. Okey, takut line tak berapa nak clear. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Dah sarapan ke belum? Kita hari ni santapan jiwa yang kelima. Okey. Okey, ada tak? Ada tak yang nak join pagi ni? Memang tajuk hari ni ialah Big Y. Sebab apa hari ni Pak Zuli pilih tajuk ni? Hai. Zuli nampak satu mata. Assalamualaikum. Boleh say hi tak Kak Zuli? Selamat pagi. Bagi like dengan love sikit ya. Belanja Zuli pagi ni, belanja Zuli love dengan like sikit. Bagi Zuli bersemangat sikit hari ni. Ke tempat kerja seorang-seorang je. Lab partner cuti lagi hari ni, lab partner. So seorang-seorang je. Okay, suara Zuli jelas tak? Suara Zuli jelas tak? Takut line tak berapa clear. Boleh komen kat situ, minta tolong bagi tahu suara Zuli jelas tak? Kang Zuli cakap seorang-seorang je Kang. Okay. Okay, apa tajuk, kenapa Zuli pilih tajuk Big Y hari ni? You all tahu ke tahu ni? Big Y tu apa? Big Y tu apa? Benda, orang, perasaan. Okay, ada yang tahu Big Y tu apa? Sebab apa Zuli pilih pagi tadi? Zuli duk fikir apa hari ni nak sharing dengan korang bercampur-campur bau ni, nak cerita pasal bisnes ke, nak sharing pasal kehidupan kita ke, nak sharing pasal cerita-cerita yang pernah Zuli dengar sebelum ni ke. Lepas tu tiba-tiba waktu on the way nak masuk nak punch card, terdengar cikgu counselling sini, dia cerita pasal Big Y. Zuli fikir ini sangat penting untuk kita sebagai manusia yang hidup kat muka bumi ni. Apa Big Y tu? Okay. You all, kita macam Zuli sendirilah, kita mesti ada tujuan hidup ni, mesti ada matlamat. Betul ke betul? Mesti ada matlamat kan? Okay, contoh waktu kita macam tadi, cikgu tadi dia bagi motivasi untuk budak-budak sekolah, okay, untuk budak sekolah menengah. Dia cakap kenapa masih ada student yang tidur dalam kelas sewaktu cikgu mengajar. Kenapa? Okay, kenapa student masih ada? Hai, selamat pagi. Say hi sikit Kak Zuli. Okay, kenapa masih ada student yang tidur dalam kelas semasa cikgu mengajar? Kenapa? Sebab dia tidak memikirkan pasal Big Y. Jadi dia tak indah pasal hidup dia. Dia tak indah, tak kisahlah apa nak jadi, tak kisahlah aku tak pandai pun, tak kisahlah orang tak pandai pun boleh buat duit juga. Mesti dia fikir macam tu. Sebab tu dia tak kisah, dia tidur dalam kelas. Okay. Sebab tu pentingnya Big Y. Korang pernah rasa ke? Pernah rasa macam hati kosong, rasa macam nak give up kan? Rasa macam tak ada orang nak support apa yang kita buat. Rasa macam down, stress dengan tekanan kerja. Rasa macam diri ni tak berguna. Macam alah, hidup aku asyik macam ni je. Kan? Rasa macam macam aku ni tak guna lah. Apa benda yang aku ada? Kan? Apa yang benda yang aku boleh buat? Pernah rasa macam tu? Rasa macam tak perlu nak kerja kuat-kuat ni lah. Buat sekadar ala kadar je lah. Buat janji buat. Pernah macam tu? Kalau pernah, itu kita kena perbetulkan dari saat ini. Perbetulkan dari saat ini. Sebenarnya apa yang kita ada saat ini, apa yang kita ada daripada kita dilahirkan dulu, itu adalah amanah yang Allah bagi kat kita untuk kita bertanggungjawab tunaikan. Okay, itu adalah amanah. Memang masa kecil-kecil dulu macam Zuli sendiri pun, kita tak tahu pun benda tu kan. Kita buat sambil lewa je. Kita tak suka kan. Okay, apa itu Big Y sebenarnya?
Okey, Big Y. Big Y ni macam pencetus. Macam dia adalah push factor. Yang akan menolak kita, yang akan bagi motivasi kat kita dalam kita melakukan sesuatu tu. Bila kita fikirkan Big Y ni, kita akan jadi positif, kita akan jadi bersungguh-sungguh, kita akan jadi nak capai matlamat kita tu. Contoh Big Y ialah mak ayah, suami atau isteri, anak-anak, ataupun penjaga, ataupun atuk nenek yang pernah jaga kita dari kecil. Tak kisahlah Big Y ni kan. Status dia maksudnya yang rapat dengan kita, yang menjadikan sebagai push factor kita dalam apa jua yang kita lakukan. Okay. Contoh macam Zuli sendiri, Big Y Zuli dalam berbisnes ialah mak ayah Zuli, mak ayah, suami dan anak-anak. Okay, 3 ni adalah Big Y, tapi macam mana, dalam kategori yang berbeza-beza. Dalam kategori yang berbeza-beza. Maksudnya, kenapa aku jadikan parent sebagai Big Y? Sebab aku nak tunaikan tanggungjawab aku sebagai seorang anak. Sebab rasa masih belum puas lagi nak tunaikan tanggungjawab tu. Belum lagi, belum capai, belum impian kita, belum hasrat kita tu belum tertunai. Okey. Lepas tu yang kedua, nak bantu suami. Okey, nak bantu suami. Yang ketiga ialah anak-anak. Kita kadang rasa macam kita tak dapat nak tunaikan kehendak anak tu. Macam nak beli baju-baju dia yang okey, yang macam okey lah kecil kan. Selalu beli yang murah-murah je, yang setakat kita mampu je kan. Lepas tu nak beli mainan dia pun kita macam sekat-sekat. Sekat-sekat kita nak keluar duit ni. Tu. Lepas tu banyaklah kehendak dan keinginan, macam nak beli buku yang canggih-canggih untuk dia orang, mainan canggih pun macam tersekat kat situ. Kita tak berkemampuan. So itu adalah Big Y Zuli dalam berbisnes. Okey, apa jua cabaran Zuli jumpa dalam bisnes ni, Zuli akan ingat Big Y Zuli dan akan terus bangkit untuk bertindak. So you all semua yang mendengar ni bukan saja dalam bisnes, belajar, bekerja, walaupun makan gaji. Utamakan Big Y. Jadi kita akan ada tujuan, kita akan ada matlamat untuk capai cita-cita kita, untuk capai impian kita. Semua orang Zuli pasti memang akan ada impian. Impian nak rumah besar mana, lepas tu impian nak kereta, model apa. Betul ke betul? So nak capai benda tu, jangan kita duduk diam. Jangan kita duduk diam. So bertindak dari sekarang. Okey, kenapa kita kena utamakan, kita kena ada Big Y dalam hidup kita ni? Kenapa? Sebab macam Zuli cakap tadi, Zuli sebagai anak belum rasa puas, belum rasa hasrat kita nak tunaikan tanggungjawab tu belum tertunai. Contoh, kita masa kecil dulu kita belajar sungguh-sungguh. Kita kata nanti aku dah besar, aku nak kerja yang best. Aku nak bagi duit kat mak abah sekian-sekian tiap-tiap bulan. Tapi benda tu masih belum tertunai. Jadi itu masih lagi tanggungjawab kita lah. Itu masih lagi berada di bawah tanggungjawab kita. So belum lagi tercapai, kita kena usaha. Itulah sebab pentingnya Big Y dalam hidup kita. Okay. Lepas tu yang kedua, kita nak gembirakan Big Y ni. Okay, cuba bayangkan, pejam mata sekejap. Bayangkan, okay, Big Y anda. Okay, kita, hai, selamat pagi. Ini penting tajuk penting. Boleh share dengan sahabat-sahabat lain untuk dengar cerita ni. Sebab kita sebagai manusia, sebagai Islam terutamanya, kita perlu ada Big Y ni dalam apa jua yang kita lakukan. Kenapa pentingnya Big Y ni? Okay, nak gembirakan mereka. Cuba pejamkan mata sekejap, tarik nafas. Bayangkan contoh Big Y anda ialah mak ayah anda. Tak kisahlah anda pelajar ke, anda pekerja ke. Okey, bila anda dapat bagi secubit kegembiraan kepada mereka, betapa tenangnya hati anda. Betapa tenangnya hati anda dapat tengok mereka senyum. Kalau selama ni mereka menangis, cuba bayangkan hari ni anda semua
Sahabat-sahabat Zuli ni dah dapat gembirakan hati mak ayah. Dapat tengok mereka senyum sebelum mereka tutup mata. Kita tak mau, kita macam Zuli sendiri semua, Zuli pun tak nak akan menyesal di kemudian hari. Sebab hasrat kita nak menunaikan tanggungjawab tu tak tercapai. Tak mau. Sebab ini diceritakan oleh Cikgu Zuli juga. Dia pernah alami benda ni. So macam kita tak nak berlaku pada diri kita, dan Zuli tak nak berlaku pada diri sahabat-sahabat Zuli sendiri. Faham ke faham tu? Okey? Kita kena gembirakan mereka. Nombor 3, nak dia orang ni rasa bangga. Okey, contoh macam mak ayah tadilah. Dia orang akan rasa bangga, dia orang membesarkan kita susah payah. Bila kita dapat tunaikan tanggungjawab tu, kita dapat gembirakan hati dia orang akan rasa bangga. Oh, aku bangga aku ada anak macam ni. Aku bangga aku dah didik anak aku betul-betul. Okey, siapa yang masuk ni harap share kat kawan-kawan. Selamat pagi. Apa khabar? Okey. Ni tajuk ni penting untuk you all semua. Untuk membangkitkan motivasi kita pagi-pagi ni. Okey, kalau kadang-kadang kita ni setiap hari kita punya mood down, kadang ada stress, ada down kan. Kita kena ada satu push factor yang membuatkan kita ni bangkit semula. Okey, semata-mata untuk mencapai impian kita. Memang kita bekerja kerana Allah, tapi kalau sandarkan pada tu je, kadang-kadang kita tak boleh, kita habis fikir dah tak boleh kan. So yang kedua ialah kita kena fikirkan big why kita. Selamat pagi. Boleh tak belanja Zuli Love dengan like sikit? Komen kat situ. Zuli tak nampak nama lagi. Zuli suka sebut nama kat situ. Minta tolong sharekan kat grup ke, kat mana ke, kita sebarkan ilmu. InsyaAllah ilmu yang Zuli sharing ni InsyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Okay. Nombor 4, kita nak isteri atau isteri atau anak, contohnya lelaki lah kan, isteri atau anak kita rasa dilindungi. Rasa dilindungi. Sebab contoh sebagai seorang suami, dia mesti bekerja untuk menyara keluarga, betul ke betul? Menyara keluarga. Tapi kalau dalam cabaran bekerja tu, dia menghadapi banyak sangat cabaran, dia akan rasa down, dia akan rasa stres. Tapi bila dia bayangkan big why dia, isteri dan anak-anak dia, apa akan jadi? Dia akan jadi kuat. Dia akan jadi kuat, dan dia rasa aku mesti protect keluarga aku. Aku mesti bangkit, aku tak boleh macam ni. Aku tak boleh down, aku tak boleh putus asa. Itu pentingnya big why. Bila ada big why ni, kita akan fokus. Aku kerja ni kerana Allah. Aku kerja nak jaga amanah, nak lindungi amanah aku. Itu jadinya big why akan memotivasikan kita, akan jadi push factor kepada kita. Boleh tak belanja Zuli like dengan love sikit? Okay. Minta share kan. Semoga kita ni jadi amalan kecil lah untuk kita. Okay. Amalan kecil untuk kita sebar-sebarkan benda yang bermanfaat. InsyaAllah apa yang Zuli sampaikan ni bakal memberi motivasi buat anda yang mendengar. InsyaAllah Zuli doakan apa yang you all buat hari ni dipermudahkan Allah. InsyaAllah. Amin. Okay. Yang nombor 6. Okey, bila ingat big why, kita takkan sempat untuk rasa putus asa. Kita takkan sempat untuk rasa down, dan kita takkan sempat untuk rasa macam diri ni kosong, diri ni tak berguna. Kita takkan sempat itu semua. Sebab bila kita rasa kita ada big why, apa benda yang kita buat tu semua, kita ada tujuan. Bila kita ada tujuan untuk buat sesuatu, kita akan fokus. Bila kita akan fokus, kita akan cuba bertindak sehabis baik. Betul ke betul? Faham ke faham apa yang Zuli cakap? Sebab untuk diri Zuli sendirilah, apa yang Zuli buat. Contoh Zuli memang ada bekerja sekarang ni. Zuli buat bisnes juga. Zuli fokus. Zuli fokus yang kerja, komitmen kerja, yang bisnes, komitmen bisnes. Itu ada fokus tertentu. Jadi sebab apa Zuli mulakan bisnes? Sebab Zuli ada big why Zuli ada matlamat Zuli. Kan, kita nak capai impian, nak capai matlamat tu, kita kena ada big why. Bila ada big why ni, baru ada sebagai push factor kita. Bila ada push factor ni, kita ni baru kita bertindak. Betul ke betul? So untuk tindakan itulah, untuk tindakan berterusan itulah kita perlu fikirkan big why kita. Okey.
macam cikgu tadi tu cakap lah, sebagai seorang pelajar. Macam masa dulu Zuli belajar tak. Sekarang budak untung ada cikgu kaunseling yang sentiasa setiap pagi. Memang setiap pagi Zuli rasa cikgu kaunseling akan beri motivasi kat dia orang. Macam zaman Zuli dulu, tak ada lah rasa macam ni. Tak ada cikgu kaunseling satu slot pagi untuk bagi kaunseling, untuk ingatkan kita. Tak ada. So pandai-pandai sendirilah untuk bermotivasi. Okay. Kira Alhamdulillah kalau setiap pagi ada orang ingatkan macam tu. Kita sama Islam, kita kena sentiasa mengingatkan. Yang penting lagi ialah ingatkan diri kita sendiri. Apa yang kita sebut ni, insya-Allah satu doa buat kita dan untuk sahabat-sahabat semua, kan? Okay. So anda rasa anda dah tentukan belum big white anda? Kalau belum, fikirkan sejenak, muhasabah diri. Okey, fikirkan sejenak, siapakah big white anda? Apakah matlamat yang anda nak capai? So, nak capai tu bertindak dari saat ini. Okey. Kalau big white anda ialah mak ayah anda, okey, mulakan dengan berhubung dulu. Kalau anda jauh, message, video call, voice call, buat. Okey, nyatakan tanda terima kasih, nyatakan tanda rindu, tanya khabar. Okey. Kalau big white anda adalah suami atau isteri, sentiasa buat baik. Buat sehabis baik layanan kita terhadap suami atau isteri. Okay, masing-masing ada peranan masing-masing. Ambil peranan masing-masing. Segala kelemahan kita lengkapkan. Segala kelebihan kita berikan. Okay? Kalau untuk anak-anak pula, kita kena spend masa untuk diorang. Kita sebenarnya banyak juga kita rampas hak diorang ni. Kalau dalam tak sedar. Betul ke betul? Lagi-lagi orang yang berkejaya ni kan, suami isteri berkejaya. Anak-anak jumpa sekejap je. Kita pun nak menyembang dengan dia pun sekejap je. Nak spend masa bermain pun sekejap je. So, hak anak kat situ macam kita dah termiss kat situ. Perasaan ke perasaan. Jadi, kita kena spend sikit masa. Bila balik rumah, kita walaupun kita busy macam mana pun, okay, bila anak-anak tu panggil, bila anak-anak tu nak bercerita, kita kena pandang dia. Walaupun tengah pandang handset, walaupun tengah message, kita pandang dia. Nyatakan kenapa sekejap je. Umi nak balas mesej ni penting, sekejap je. Nanti awak cerita. Macam tu. Kita tak boleh nantilah. Tak nampak ke Umi busy ni? Tak boleh. Kita kadang terlepas pandang benda tu. Nanti anak-anak sebenarnya dia ada perasaan. Walaupun sekecil umur 1 ke 2 tahun, dia orang ada perasaan. Macam anak Zuli sendirilah yang Sumayah tu baru umur 2 tahun. Kalau kita buat muka garang sikit, dia dah pandang semacam je. Dia dah pandang semacam je. Kenapa Umi ni? Kan? Kita pun kalau kita senyum sikit, dia dah senyum semula. Okay? Budak sekecil umur 2 tahun macam tu pun dah ada perasaan. So, kita kena buat baik pada diorang. Okay? Itu kita tengok muka big Y kita ni. Barulah kita akan rasa macam nak move on dari kesilapan, kegagalan semalam. Okay? Kita move on dan terus bertindak untuk menuju kejayaan. InsyaAllah. Semua orang ada cita-cita. Zuli pasti semua orang ada cita-cita. Bukan cita-cita untuk akhirat saja. Cita-cita kat dunia ni pun kita ada. Sentiasa ada. Jadi, fikirkan big Y anda. Fikirkan dan fokus untuk lebih berjaya. InsyaAllah. Okay, sebar-sebarkan info Zuli hari ini. InsyaAllah kita sambung esok. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.